anda bersama kami berdua di dalam The Alpha Channel. Saya Elia Arifin. Saya Iman Zulkarnain. Yap, sekarang ini Iman. Dan kita bersama Kak Farah. Ya, kita ada Farah Ahmad. Saya Farah Ahmad. Yeay. Okey. Thank you datang Kak. Alhamdulillah, sama-sama. Okey, hari ini kita bersama dengan Farah, kita nak cerita macam-macam benda. Boleh? Kita nak borak pasal mental. Ada sikit mental ke? Belum mental lagi? Rambut dah macam semakin nampak lah reflection. Tak adalah. Kalau macam tu daripada kecil lah. Oh. Daripada kecil lah mental. Oh, patutlah power berlakon. Natural. Masih belajar. Nak tahu sekarang ni lah, projek terbaru akak. Projek baru selesai dengan Panggung RTM, shooting untuk Panggung RTM, dan saya masih continue mencari rezeki di mana yang ada. Amin. During COVID ni, apa aktiviti akak kat rumah? Saya buat arts. Buat arts. Buat arts maksudnya mencontoh-contoh? Saya ada buat, saya rasa tidaklah katakan saya orang pertama kat Malaysia ni, tapi yang mengviralkan teknik resin di Malaysia. Yang saya rasa waktu PKP pertama tu dia banyak cover my expenses lah. Saya buat business art dan jual untuk orang kata sambil mengisi poket sendiri, sambil tu kita educate people kat luar nilai art tu sebenarnya bukan sekadar cantik saja. Sebab bila orang kata pasal seni melukis, aku tak pandai melukis. Actually lukisan melukis tu bukan disebabkan cantik, sebab dia melibatkan emosi apa yang nak awak sampaikan. Dan kita adalah teknik-teknik sikit untuk orang kata cantikkan. Bukan disebabkan tak pandai lah lukis. Orang selalu ingat bila melukis je, kalau seni atau arts, dia lukis lah. Dia bukan benda tu. Jangan orang kata kecilkan pemikiran anda. Seni itu hanya untuk lukisan saja. Sebab seni itu sangat luas. Dia bukan untuk cantik je kan. It must make you feel something. Cerita pasal art akak, ada tak akak macam salah satu art yang macam akak memang kata sentimental value untuk akak yang akak dah buat, yang menggambarkan expression ataupun saya dah perasaan buat. akak Bila saya buat je orang dah beli. So saya tak dapat Serius? Apa benda? Gambar ada. Apa benda? Apa benda? IG saya @Farahmat. Sila follow sekarang. Follow, tengok. Follow sekarang, boleh beli. Saya suka tengok art. Apa barang tu? Saya ada buat shoes painting. Saya ada buat tray, resin tray, canvas. So saya buat. Tapi more to abstract lah. Saya tak lukis portrait. Saya takut lukis portrait. Ketakut. Macam orang kata tu lah, ada juga simptom malah tak cantik lah. Bodoh kan. Padahal Insecure. You know nothing about arts. Cakap dia. Okay Kak, other than art, akak ada buat apa-apa bisnes lain untuk sustain? Banyak bisnes aku sebenarnya. Saya ada gerai Jom Bubur di Enjoy's Corner, Taman Desa Melawati. Buka kedai tu sebab saya suka lepak. So siapa nak lepak? Sebab buka disebabkan suami dah tak ada. Okey. Situ pun salah satu tempat last kita orang lepak. Dan untuk mengelakkan berjumpa dengan kawan-kawan, kita ada kawan lelaki, kawan perempuan. Okey. Mesti sebab kawan lelaki lah kan. Sekarang kita punya budaya ni lain sikit. Kawan-kawan husband pun of course lelaki. So siapa nak jumpa kat kedai. Sambil makan, sambil lepak, sambil isi poket. Yes. So kita kena Very smart. gunakan ruang semua. opportunity itu. Ya, kena grab betul-betul. Macam mana akak buat bisnes? Macam sebelum ni kita tahu orang yang buat bisnes, diorang ada extra time sampai pukul 12, pukul 2 pagi boleh lepak. So sekarang ni bila masa terhad sampai pukul 10 saja, macam mana bisnes akak? Saya setuju. Setuju apa? Sebab walaupun baru setahun niaga, kita buat kajian kan. After 10 yang selalu datang, diorang dah order makanan. After 10 kebanyakannya melepak minum air. Okey. Saya tak nak jadi patung kat situ. Baik saya balik. Saya boleh buat benda lain. Saya nak tanya personal sikit boleh tak? So macam mana life akak as a single mother dan now COVID, PKP ni apa semua, is it tough?
360 darjah pusing. Sebab kan tadi akak cakap bila akak dah suami dah tak ada, so akak dah start kena generate income sendiri, earn income sendiri. So dari situ buat business. So macam mana you survive with that kind of situation? Saya alhamdulillah anak-anak saya 3 orang perempuan tu sangat matang walaupun orang yang paling kecil 8 tahun. So tapi terasalah macam kita dah kurang masak tapi kakak dah boleh masak. Dan orang memang boleh orang kata jaga diri. Yang saya terkilan masa saya kurang dengan orang sebab saya daripada dulu memang orang kata kalau kerja dengan masa anak saya boleh tolak kerja. Betul. Okay, I don't want to miss any second tak nak miss dengan diorang. So bila arwah dah tak ada, nak tak nak terpaksa lah. Dan baru to me like orang cakap 100% rasa dan percaya why kita as a wife bila husband balik kena buat air, baju kena selesai. Dia jadi rutin. Jadi rutin sebab husband saya tak macam tu. Dia lantak dia sekali je. Kalau ada air tak ada. Pandai lah dia hidup. Dia balik kerja je. Dia lepak. Kan. Sebab kita orang pun jenis tak minum-minum Sempoi-sempoi kan. Manis-manis kat rumah pun. Apa tak cantik. Okay, lepas tu bila dia tak ada baru kita tahulah. Sekarang memang jenis baju mama mana? Makanan dah siap. Kita dah jadi macam tu lah. Baru kita tahu why. Why dalam kita punya agama pun memang wife kena serve. Betul. Memang kalau ikutkan tak adalah sangat banyak kerja tapi kita diorang banyak guna otak. How to solve the problem. Okay, let's say gaji tak ada ke kerja tak ada. Tambah-tambah kita yang dalam industri ni yang kebanyakan freelance. So nak tak nak yang ni dah habis, next apa? Kita kena fikir. So mungkin dia keluar tu bukan sekadar lepak jumpa kawan tapi sambil tu dia memikir what next untuk mengisi ekonomi keluarga kan. So it's happened to me now. Yay. As a single mother, struggle tak untuk masa awal-awal nak biasakan, nak get used to it? Tak adalah struggle. I'm okay sebab kita dah memang pasangan suami isteri yang independent dan selalu memang bila kita kerja dia yang jaga, bila dia kerja kita yang jaga. So masing-masing dah tahu macam mana tugas masing-masing. Akak waktu kan biasa suami isteri, momen yang paling kita nantikan adalah macam waktu kat tidur kan, borak and sebelum tidur. So momen-momen tu apa yang paling akak rindukan sekali bila setiap kali bila ada abang kat sebelah macam tu? Tak tahulah, saya tak fikir benda tu. Saya tak fikir benda tu sebab saya jenis sudah mengambil titik yang dia sudah tak ada. Yang me like let's say kalau yang kata macam soalan memori tu semua, saya pandai-pandai anak-anak. Anak-anak ada, maknanya semangat ni masih ada. Yang bezanya sekarang jasadnya saja tak ada. But semangat ada. So okay, I'm okay. Ada pernah tak satu momen kadang-kadang bila akak sorang-sorang you feel so lonely? Memang bila penat. Ya Allah. Selalu kan balik, kita selalu kalau balik kerja mana-mana, balik gerai ke, balik buat apa benda kan. Kalau dah penat sangat kan, takkan masuk rumah dulu. Memang dalam 15 minit memang akan dalam kereta. Baru nak check phone. Lepas tu kadang-kadang awak penat ya, kadang-kadang tidur menangis. Penat lah, siut lah. Macam tu je lah. Tapi dah lepas tu naik masuk rumah. Kalau penat arwah selalu buat apa? Duduk bahu lah. Kau penat, tidurlah. Nak buat apa lagi? Nak balik lah macam ni. Kita orang selalu pergi spa. Kita orang sangat rajin pergi spa. Oh, iya ke? Sangat-sangat rajin pergi. Kalau dia balik kalau dia apa orang kata dia kerja siang ke apa ke, malam ni dia habis kerja awal lah, dia pergi spa. Kita akan arrange lah. So sekarang alhamdulillah kita pula. Pusat dah hati anak-anak mau tahu. Mau pergi mana awal-awal? Lepak kat spa. Yelah, dua-dua penat. So takkan nak urut you urut I kan. Kita suruh orang lain urut. Dia penat, kita ambil dia punya penat kan. Sakit-sakit dia tak apa benda kat dalam badan dia bawa keluar. Kita pula yang sakit. Lepas tu dia urut. Bila masa dah habis. So bagi ke orang lain. Orang lain yang sakit. Orang lain yang sakit. So sekarang pergi spa lagi tak? Yeah, of course. Tapi teringat ke, rindu-rindu ke? Itu of course lah. Kucing mati pun. Kucing mati pun saya lembik. Kan. Macam tu. Tapi tu dah ada ambil apa orang kata motivate diri dari detik dapat berita. Okay, new life.
Anak-anak dia pernah cakap rindu. Dia panggil apa, daddy? Ayah. Ayah. Rindu Ah. ayah. Okey, rindu. Tapi kita orang selalu sebab kita orang selalu bersama. Walaupun bila sekali kerja, tak jumpa berbulan-bulan macam hari itulah. Langsung tak jumpa dah sekarang. Kalau tak ada kerja tu berbulan-bulan pula bersama kan. So bila sekali rindu, kalau kita orang keluar ke nampak setiap kali memori yang berlaku atau apa benda yang kita ke mana kita orang pergi yang ada memori bersama, anak-anak pun orang kata kalau korang cakap dengan diorang, korang ni tak sedih ke? Tak. Kita orang nampak apa benda tu adalah kita orang punya hiburan. Okay, let's say kita orang pergi kedai makan, ingat tak ayahnya? Kita orang ingat benda, kita orang gelak. Kita tak ada, lah, ya suka gini. Tak. Kita orang divert tu benda yang like it's a sweet memory yang orang kata alhamdulillah Tuhan lagi apa orang kata bekalkan kerinduan tu daripada langsung tak ada kan. Dan semenjak arwah meninggal kan, secara tak langsung, I mean sebelum ni orang kenal Kak Farah. Tapi lepas arwah meninggal, nama Kak Farah semakin disebut-sebut. Faham tak? Orang macam semakin... Sebab apa? Laki dah tak ada? Bukan sebab mati tu memang pasti kan. Tapi maksudnya orang semakin ingin mengenali lebih dekat Kak Farah ni kan. So lagi orang macam aware pasal Kak Farah ni semua, your talent and everything. So adakah Kak Farah nampak benda tu macam looking at the bright side? Ya. Benda-benda macam tu. Kita fikir sebab selalu orang cakap Tuhan akan ambil satu, Tuhan akan bagi yang lain. It's happen. Betul. Okay. So benda yang baik ambil, benda yang mengarut netizen kata lantak pi lah. Lain-lain. Ada juga yang cakap bukan. Apa dia cakap? Masa yang mula ada macam-macam. Bagus tak mati juga. Tapi kita tak kenal siapa pun. Tapi kita ada sampai satu stage yang ada beberapa orang yang sampai kita levelkan sebagai set husband pasal sentuh pasal anak, pasal mak mentua kita nak main semua benda. So benda tu saya buat lah. Kalau setakat yang sikit-sikit nampak gambar lama lantak pergi lah. Serius lah. Ada. Yang menonton jangan buat macam tu it's not a good thing to do. Tak baik. How do you cope with that? Mula kita tak tahu pun, kita tak ambil layan. Tapi ada kawan-kawan dah bagi tahu. So kita buat report polis, kita pergi MCMC. Ni bila punya? Masa right after orang meninggal? Hari pertama dah kena dah. Tapi kita tak Allah. layan. Kita banyak benda nak fikir kan. Dia fikir benda ni. Lepas tu ada sampai yang tahap sentuh anak-anak dengan ibu mertua. Saya rasa sangat bahaya lah sebab anak saya sekolah dekat betul-betul tengah KL. Anak-anak dia orang cakap apa pasal anak-anak? Anak-anak saya diorang aja pergi malas yang nombor 2 tu kutuk ke rumah. I mean netizen cakap apa tentang anak-anak akak? Tak ada apa maksudnya yang mana yang Dia negatif kutuk ke? apa? Yang negatif tu kutuk apa? Tak ada, dia tidak mengutuk tapi dia macam Mempersendakan. saya rasa macam cakap anak macam kalau macam mak mentua saya yang cakap ibu tua lah nak main apa nanti tunggulah datang. Macam saya pun kata macam Farah malam tadi sorry lah ni. Benda Tiba-tiba? tu tiba-tiba tak siapa. Cakap siapa? Gila anak aku dah 3 dah tua. Kau dah gila ke apa? Kan macam tu. Kadang-kadang diorang suka take advantage kan? Saja je. Nak Kurang attention. kasih sayang. So kita bagi kasih sayang kan dia bagi. dengan surat polis sekali. Betul. Sebab kalau sayang kita kena marah. Kan tu cara kita saya didik. disurat-suratkan lah. Tangan-tangan kan. Ni disurat-suratkan. Disurat-suratkan. Daripada cerita Kak Farah tadi, kita macam you are very a strong lady. Alhamdulillah. Kan macam mana you cope dengan kehidupan you even though as a single mother kena apa besarkan anak-anak dan kena still live your life alone, but who is your support system instead of your children? Of course my family. Okay. Family mertua. Kawan-kawan, siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja yang saya kenal, siapa-siapa saja yang saya nampak orang kata kadang-kadang kita selalu tengok social media pasal orang yang susah, orang yang kena ni siapa cantik. Orang saya cakap still alhamdulillah. Okay? Sebab ada orang lagi susah. So benda tu pun motivate kita sebenarnya. Kan what happened to other family lagi susah daripada family kita. Betul. So kenapa kita nak down?
But kalau macam pernah tak macam there's one time macam terkena satu spark yang aku penat lah dengan semua benda ni macam tu. Pernah. Saya macam nak cuti ke semua. Arts tak nak buat, niaga tak nak buat, shooting semua tak nak buat. Nak duduk rumah, nak relax je. Tapi saya tak boleh. Saya tak boleh duduk diam. Nanti saya bosan. Kira macam tu boleh considered as depression jugalah kan? Yes. Sikit lah kot. Kau pernah juga agak depression. Tapi Tak pasal tanya. depression dan anxiety ni kan, Ah. lately ni adalah kawan-kawan yang ramai kena kan. Siapa-siapa je kena. Tapi orang kata pada saya, berapa ramai doktor pun jumpa, berapa ramai kawan yang jumpa pun, yang akan baikkan diri sendiri adalah diri sendiri. Betul? Hati sendiri kena kuat. Hati sendiri kena cakap dengan diri sendiri, nak jadi apa. Itu je. Memang susah. It's very difficult. Tapi nak tak nak kena. Sampai bila makan ubat? Betul. I try to, orang kata, advise my friend, try jangan makan ubat. Nanti korang memang bergantung pada tu. Tapi masalah korang tak selesai. So how? Kan? You pernah kena depression ke? Tak pernah. Anxiety pun tak pernah. Saya tak tahu pernah atau tidak pernah. Tapi pada saya, semua orang, even budak kecil pun ada tension. Especially sedangkan bayi yang nak keluar, baru nak dilahirkan pun tension. Diorang punya struggle. Ini kan kita yang ada akal fikiran ni, yang macam-macam bisikan ni, of course everybody ada. Tapi sama ada tahap dia critical or not, ataupun anda sedar atau tidak sedar. Sebab apa yang saya nampak sekarang ni, bila macam contoh anxiety, bila perkataan terms itu nampak macam hipster diviralkan, bila sikit je orang yang anxiety tu, Semua orang anxiety. Ada kau tengah stres. adakah korang nak benda tu betul-betul berlaku kat diri korang? Kan? Betul tak? Betul. Saya rasa semua orang ada benda tu sama. Tapi adakah benda itu teruk atau tidak teruk? Serius ke tak? Adakah boleh ubati diri sendiri? Tapi saya lebih, orang kata, orang akan marah bila cakap, bila pasal depression apa benda, we are talking about iman, lawan agama, betul. kan? Tapi kalau dikaji, diselidik, memang itulah. Tapi kita as a manusia, ego manusia tinggi. Tak semua akan letak diri di bawah, kan? Nak tak nak kita kena terima. Betul. Kalau doktor bagi makan ubat berapa banyak pun, tapi hati korang masih lagi hati korang masih merasakan untuk otak berfikir benda masalah tu. Kena cari jalan penyelesaian. Macam mana pun kena cari jalan penyelesaian. Dia ibarat kalau ayat bukanlah ayat kotor. Ini tak apa kan, YouTube kan. Okay. Kalau korang sakit perut, korang rasa ada orang nak keluarkan korang punya najis tu, korang sendiri kan? Sendirilah. Okay. Janganlah tolong cibuk penat lah. Malas. Terima kasih Kak bagi pandangan tu, sebab saya pun ada experience macam tu lately kan. Kalau orang kata saya tak depressed ke, 1 month after suami meninggal, PKP. Anak nak start sekolah. Tak katalah kita terus income tak ada. Tapi kita memulakan nak hidup baru ni single dengan laki mati bukannya depan mata kita, yang tak ada nak mengucap ke apa tak, mati lemas dengan orang semua tahu dia punya cara kematian. Dan di mata manusia, kejadian kematian macam tu adalah sangat tragis. Tapi I motivate myself, whatever you want to say, but mata Sang Pencipta is good. Kan? Dan tak orang nak kata apalah. Dengan nak kata anxiety, memang selalu cakap seorang-seorang. Kalau saya ada masalah, memang saya cakap seorang-seorang, saya akan nangis seorang-seorang. Macam mana, lepas tu akan saya counter back saya. Dah Farah, that's it, itu je. Ada sebab. I always, kalau what happen to me, lah dan nangis dah apa, sendiri cakap, ada sebab. Itu je. Ada sebab ada yang ada hikmah. Kalau orang tanya, macam mana kau boleh buat? Tanpa kita sedari apa yang berlaku dalam kehidupan kita, baik buruk, baik, tapi yang selalu kita ingat adalah benda yang menyakiti lah. Actually benda tu saya apa orang kata, samakan dengan kita punya preparation as an actor. We need to practice our class, our workshop. So waktu kejadian itu berlaku adalah my big scene.
So apa yang berlaku berpuluh-puluh tahun yang lepas daripada saya kecil adalah preparation yang sudah diaturkan oleh Sang Pencipta untuk kita menghadapi yang ini. Yang akan datang saya tak tahu macam mana. Kalau let's say mak saya meninggal ke, anak-anak saya meninggal ke, itu benda tu berlaku tau. Selepas Abang Pip meninggal, saya jadi risau. Kalau aku mati ni anak-anak aku ni macam mana? Kalau anak aku mati, aku boleh nak face benda the same thing dengan my same strong husband mati tak? Benda tu keep ni. Tapi orang kata nak tak nak saya cakap dengan diri sendiri, itu dah ditentukan dah. Semua orang akan berasa, tak ada seorang pun tak akan berasa. Benda tu macam mana nak dapat redha ke apa ke, itu aturan dia. Kau tak boleh cari tapi kau kena lalui. Sebab redha nak dapat bukannya daripada benda manisan, benda-benda memori yang manis, benda yang pahit. Sebab benda yang pahit orang kata lah benda pahit menyusahkan, tapi benda tu kalau dilihat dengan mata hati, segala ujian dan dugaan yang sangat sukar tu sebenarnya untuk menguatkan hati kita. Di mana cara kita nak kuatkan hati? Sebab kita kena fikirlah kalau orang kata pasal sebab ada setengah ustaz kata senang untuk orang berhijrah. Okey, mu nak jadi ustaz ke, nak jadi ustazah, senang, everybody can. But the detik yang paling susah adalah istiqamah. Di mana nak macam mana kita nak cari benda itu yang susah. Kadang-kadang senang yang dah hijrah, dah okey dah cantik dah, tapi istiqamahnya ada sedikit kekurangan yang kita tetap orang akan mengata. Maknanya ada, kita tak boleh salahkan orang mengata sebab orang melihat kita, sebab kita tak lihat kita. So maknanya walaupun orang kata orang mengata, kita nak blame diorang 100% cannot. Human being. Ada salahnya kita. So tak payah nak marah. Macam what happened to netizen yang mengata saya ke daripada gambar-gambar lama. Saya nak marah buat apa? Memang gambar tu memang salah pun. Kita. So whatever lah. This is my life. Okay? You learn from your mistakes and That's how we improve ourselves. Tapi okay, sorry sebab kita orang sebab benda ni sensitif kan. Tapi bila saya duduk sebelah Kak Farah, saya rasa macam terdetik macam nak tahu juga at least how it happened. Arwah Abang Pit meninggal tu, dia lemas tu. I mean macam mana yang cerita yang sampai kat telinga